Rabbi yassir wa la tu'assir tamim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan juga kesempatan untuk kita sama-sama menghadirkan diri di rumah Allah, menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, kemudian kita duduk seketika menunggu waktu Isya. Jadi pada malam ini sepatutnya pengisian kuliah, iaitu Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Muhadir Jul yang sepatutnya disampaikan, tetapi beliau tidak dapat hadir. Maka dengan masa yang singkat ini, jadi sama-sama kita ambil peluang tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mengisi pengajian Al-Quran ni, Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita, insya-Allah. Amin. Baik. Tuan-tuan, puan-puan boleh ambil Quran, boleh dapatkan Al-Quran. Lihat muka surat 596, muka surat 596, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, surah Duha. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan semak bacaan surah Ad-Duha dan juga surah-surah yang lain mana yang sempat, insya-Allah ya, kita akan semak berkenaan kebiasaan kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang ramai, dan juga mungkin kita dilakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita akan bacakan pengertiannya, insya-Allah. Baik. Okey, muka surat 596, surah Ad-Duha, juzuk yang ke-30. Tuan-tuan boleh sama-sama ikut saya baca selepas saya baca, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, wad-duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Okey, lihat ayat yang pertama, wadduha. Okey. Jika tuan-tuan, puan-puan ada soalan, boleh terus tanya. Mungkin terlintas, Ustaz, saya pernah dengar orang baca macam ni, betul ke? Okey, tak apa. Okey, baik. Ayat yang pertama, wadduha. Di sini ada berlaku kesalahan. Pertama ialah ada orang membaca dengan wawnya tebal. Contoh wow, W-O. Sebab apa dia baca tebal? Sebabnya dia nak menebalkan dot, kan? Huruf selepas waw tu. Jadi di situ apabila dia tak jaga waw nipis, maka dia secara tak langsung dia akan tebalkan waw tersebut. Jadi di sini perlu jaga waw. Waw perlu nipis. Cuba wa. Kemudian masukkan dha. Wadduha. Good. Okey, huruf dha perlu ditebalkan. Berlaku kesalahan juga di sini, ada yang menyebut dengan dot, dia sebut dot tetapi dot yang nipis. Contoh wadduha, dia sebut dengan dal. Dia sebut dot tapi dot nipis. Wadduha, salah. Maka perlu disebut dengan dot tebal. Huruf dot ialah di sepanjang gigi geraham belah atas, dari depan sampai ke belakang, sama ada kanan atau kiri. Di sepanjang lidah sebelah kanan atau sebelah kiri, mana tuan-tuan yang selesa lah. Ada orang selesa kanan, ada orang selesa belah kiri. Perlu menyentuh sepanjang geraham atas, belah kanan atau belah kiri. Ada dikatakan dalam hadis huruf yang paling susah menyebut ialah huruf dad. Huruf yang paling susah yang disebutkan ataupun yang paling susah yang disebut ialah huruf dad. Di sini ada pendapat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dapat sebut huruf dad paling tepat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut huruf dad menyentuh dua-dua geraham. Macam mana tuan-tuan? Kita satu pun masuk tak masuk je. Ini Nabi SAW dia boleh sentuh dua-dua, belah kanan lidah dengan belah kiri lidah, menyentuh dua-dua geraham belah atas. Itu Nabi special, khas Nabi SAW yang dapat dibuat. Cuma kita di kalangan kita ni, daripada sahabat sampai ke kita ni, mungkin hampir tepat, hampir tepat menyebut huruf dad. Maka di situ cuba sedaya upaya sebut dad betul-betul. Dan juga apabila sebut dad ni mempunyai tebal dan lemak, dia berlemak. Apabila menyebut dad, dia bukan sekadar bunyi tebal, tetapi dia akan bunyi seakan-akan ada lemak dia. Kalau sesiapa yang menyebut dad sekadar bunyi tebal tetapi tiada lemak ataupun kurang dia punya tebal dia, maka ada kekurangan. Baik, cuba dapatkan sebut wadduha. Tuan-tuan selesa kanan pergi kanan, selesa kiri pergi kiri. Wadduha. Seterusnya di sini huruf dad ada apa? Syaddah. Tak kisahlah tuan-tuan bagi syaddah ke, sabdu ke, tasydid ke, yang W kecil ke atas tu kan, atas huruf dad tu ada syaddah, ada sabdu, kena tekan.
wadduha. Cuba wadduha. Okey, maksud kat situ apabila masuk ke dad ni ada satu sifat, iaitu sifat dia istitalah. Istitalah ni bermaksud memanjang, bukan panjang harakat. Dia bukan panjang harakat. Maksudnya bila tekan dia macam stres, tekan, panjangkan, lamakan bila menekan dad. Contoh dia tak boleh apabila macam ni. Contoh wadduha, 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 sekejap sangat, maka di situ tak ada istitalah. Contoh macam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jika tuan-tuan perasan ada imam membaca begitu, maka dia tak buat istitalah, maka di situ dia melakukan kesalahan kecil lah. Tak batal solat dia, cuma kesalahan kecil yang mana imam-imam ataupun orang yang memimpin tidak sewajarnya membuat begitu. Maka di sini huruf dad ada sifat istitalah yang mana memanjang, bukan panjang harakat, tapi seolah-olah menekan lama sedikit. So di sini perlu tekan. Cuba wadduha. Okey, bagus. Kalau ada yang membaca wadduha, wadduha cepat, tekan dia cepat, maka di situ kurang tepat. Jadi kita tegur dia ataupun ingatkan dia, bacaan kurang tepat. Bacaan yang tepat wadduha. Cuba sekali lagi. Cuma apabila menyebut istitalah tersebut, suara kita jangan putus. Jika suara putus, macam diam seketika, maknanya kita telah membuat saktah. Dalam ayat ni tak ada saktah. Okey, tuan-tuan jangan putus suara. Dengar. Itu yang dinamakan memanjang ataupun istitalah, menekan. Wadduha. Kalau saktah, kalau kita melepaskan suara wadduha, salah. Okey, jangan salah faham. Istitalah bukan saktah, dia memanjang. Okey, baik. Hanya huruf dad sahaja ada sifat istitalah. Baik, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tajwid tuan-tuan. Baik, wadduha, kemudian ha pedas. Jangan ada yang buat ha tebal. Contoh wadduha, duha, salah. Apabila buat begitu, maka makna pun berubah. Apabila satu huruf ke satu huruf yang lain bertukar, maka di situ kesalahan besar menyebabkan makna lain. Okey. Dalam perkataan bahasa Arab ni, bahasa Arab ni sangat-sangat sensitif tuan-tuan. Satu huruf saja bertukar kepada huruf lain terus memberi makna yang lain. So perlu teliti dan jaga-jaga. Apabila kita yang dah belajar dan dah tahu macam mana nak sebut huruf tersebut, jaga baik-baik. Berbanding dengan orang yang tak tahu ataupun dia tak belajar, apabila dia baca, mungkin di situ dia boleh dimaafkan. Tapi apabila yang kita yang mungkin rajin ataupun dah belajar dengan guru-guru, jangan mudah-mudah ataupun jangan kita sengaja melakukan kesalahan tersebut. Cuba elakkan. Baik. Okey, wadduha selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wallaili idza saja. 1 2 3. Wallaili idza saja. Okey, wallail. Wa nipis, walla masuk ke dalam syaddah ataupun sabdu lam, tekankan. Jangan wallai. Okey, dalam bacaan Quran tuan-tuan, dalam bacaan Quran ni, kalau nak cantik bacaan kita perlu ada tempo. Dia tak ada lagu sangat pun tak apa. Tuan-tuan tak ada lagu sangat pun, kosong di bunyi, tapi ada tempo. Tempo yang mana itu? Tempo menyebut harakat dan menyebut sabdu. Contoh di sini,
Wal-laili idza saja. Okey, apabila menjaga tempo, itu dia dipanggil tempo tu, pergerakan. Tuan-tuan kena adakan. Kalau tuan-tuan tak ada pergerakan atau tempo begitu, tuan-tuan dengan anak-anak kita atau budak-budak baru nak belajar lebih kurang sama level. Jadi tuan-tuan tak boleh tuan-tuan dah level kata pro dah, boleh katakan atasan. Cuba dapatkan bagaimana bacaan cantik tu. So kena dapatkan tempo supaya bacaan kita lebih baik. Okey, wal-laili. Okey, wal-lail pada laili. Laili ni apa tuan-tuan? Laili. Ada tak apa-apa hukum kat sini? Laili. Okey, bagus. Okey. Dia ada berbeza mad lin dengan harful lin. Okey. Ada orang panggil harful lin, ada orang panggil huruf lin. Cuma nak bagi tahu kat sini ialah apabila di tengah-tengah kita tak panggil mad lin, kita panggil harful lin ataupun huruf lin. Sebab apa? Kalau kita panggil mad lin, maka di sini perlu panjang. Mad bermaksud panjang kan? Memanjangkan, sama ada 2, 4 atau 6. So di sini boleh tak? Wal-laili. Boleh? Tak boleh kan? So tidak sesuai kita panggil mad lin. Jadi di sini sesuainya panggil harful lin, huruf lin. Lin tetap sama. Dia punya lin tetap sama. Cuma nak panggil mad lin ni di mana? Di hujung ayat. Okey? Di hujung ayat ataupun nak berhenti ayat tersebut boleh dipanjangkan. Maka di situ kita boleh sebut mad lin sebab kita kena panjangkan. Contoh min khair kan? Min khair. So kena panjang. So kat sini di tengah-tengah kita panggil harful lin. Apabila disebut dengan lin, lin bermaksud lembut. Okey? Lin bermaksud lembut. Tuan-tuan yang ada kenalan ataupun nama dia Lin, Kak Lin ataupun kan, Wan Lin, maksudnya di situ sepatutnya dia kena ada sifat lembut. Kalau Kak Lin tersebut tak ada lembut, maka dia tak memenuhi nama dia. Kan? Acik Lin ke, Kak Lin ke, Puan Lin, dia kena lembut. Sebab Lin bermaksud lembut. Tiba-tiba dalam kenalan atau keluarga tuan-tuan ada nama Lin kan, tapi dia tak lembut, dia keras, maka di situ dia perlu lembut. Baik, di sini perlu baca dengan lembut. Bagaimana menjemputnya? Contoh, bukan suruh lembut lembek Wallai, bukan. Lembut dia alunan. Contoh Wallaili. 1, 2, 3. Wallaili. Sama dengan Maliki Yaumi. Ni sama. Apabila waw atau ya mati sebelum dia baris atas, maka kena lembut. Lin dia panggil. So kena lembut. Wallaili. Sebab di sini ada yang berlaku keras. Contoh kesalahan wallahi, salah, kurang tepat tuan-tuan Sebab apa? Dia mengeraskan huruf lin tersebut. Contoh dia baca wadduha wallahi, salah kecil di situ. Maka di sini lembutkan, penuhi syarat-syarat ataupun sifat lin tersebut. Wal-laili idza saja. 1, 2, 3. Wal-laili idza. Good. Okey, idza saja. Okey, tuan-tuan jaga huruf zal. Zal kecil kan? Zal. Zal ni sama dengan sa. Maksudnya pelat. Pelat S. Huruf ta kan? Ta yang 3 titik tu dia sama tempat dengan zal. Kat mana? Okey, hujung lidah menyentuh pada bawah gigi kacip atau gigi arnab belah atas. Cuba
Za, matikan. Al, iz, uz. Cuba. Allazi, alladza, alladzu. Kalau tiba-tiba tuan-tuan terlebihkan getaran, allazi, iza, iza, izu, uza, salah ke betul? Salah ke betul tuan-tuan? Jangan confuse tuan-tuan. Ni mudah je. So maknanya salah tuan-tuan. Sebab apa? Dia tertukar. Di sini perlu baca dengan zal. Sebutan pun beza. Yang kecil dia panggil zal, yang panjang, yang besar tu zai. Ingat tuan-tuan. Kita revise balik. Yang panjang tu, yang macam bentuk cili tu, ada titik, zai. Yang kecil ini zal. Maka di sini baca nipis. Wal-laili idza saja. 1, 2, 3. Wal-laili idza saja. Bagus. Ayat yang ketiga, saja tak ada masalah. Semua dapat betul ingat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 1, 2, 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, ma tak ada orang yang buatlah. Maksudnya semua betul. Wadda'aka. Okey, jaga wa nipis. Wa, jangan disebut wa. Ma wad ke wad. Wa wadda, W-A-D, W-A-D-D. Wadda'aka. Okey, di sini tekankan. Bila jumpa syaddah, jumpa sabdu, tekan tuan-tuan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu nak tekan. Baca ma wadda'a, wadda, tekan betul. Wadda'aka, wadda'aka. Okey, wadda'aka rabbuka. Ra berbaris atas, kena tebal. Okey, rabbuka. Lihat ayat apa ni? Perkataan rabbuka, ra berbaris atas, kena tebal. Ra. Tuan-tuan sebut ra. Rabbuka. Berlaku kesalahan kat sini. Ada yang menyebut ra tetapi ra nipis. Ma wadda'aka rabbuka. Dia sebut ra tetapi nipis. Ro. Sebutan ra tu bunyi ra tetapi nipis tau. Ro perlu tebal. Ra. Cuba. Ra. Rabbuka wa ma qala. Nipiskan sikit. Wa ma. Kalau sebut wa ma, beza tuan-tuan. Betul tapi kurang tuan-tuan. Bila tuan baca wa ma, wa ma, beza. Kita nak dapat dia kesenian tu, kesenian cantiknya Al-Quran tu, dapatkan slang Arab. Quran ni satu je. Kalau dapat slang Arab, masya-Allah cantik. Bila masukkan dia punya slang lain ni kurang tuan-tuan. Cuba masukkan slang India ke kan, slang Jawa ke, dikurang. So kena masukkan macam mana pun Quran kena masuk slang Arab. Cuba tuan-tuan. Wa ma qala. Cuba. Okey, qa tebal. Qaf. Qala. Wa ma qala. Cantik. Okey. Ayat yang ketiga selesai. Kita pergi seterusnya ayat yang keempat. Walal akhiratu. Walal. Tengok walal. Okey. Jangan tebalkan walal ke walal. Walal nipis. Walal akhiratu. 1, 2, 3. Walal akhiratu. Okey. Walal a cantik. Jaga kha baris bawah. Khi nipis. Walal akhi.
Kemudian lepas khi bawah, jaga pula ra tebal baris atas. Walal akhiratu. Walal. Okey, cantik. Khairu. Khairu. Okey, jumpa lagi harful lin. Ni lembutkan. Khairul laka. Khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Okey, sebab apa saya tekankan kat sini? Sebab ada di kalangan kita atau mungkin kita juga yang buat, kita terserongkan kha baris bawah. Walal akhirah, bukan khi, tuan-tuan. Saya tak kata kat situ salah besar, tetapi dia salah kecil dan mencacatkan kesempurnaan baris bawah. Walal akhiratu. Cuba. Walal akhiratu. Okey, khairul laka minal ula. Sambung ayat yang kelima. Wala saufa. Okey, saufa sama juga kita jumpa harful lin lembutkan. Wala saufa. Cuba. Wala saufa. Okay, good. Yu'tika. Okay, ni matikan ain. Okay, jangan ada yang nipis sangat sampai bunyi hamzah. Salah. Yu'tika. Kemudian ta baris bawah tebal. Ta walaupun dia baris bawah, tebal dia masih ada. Yu'ti. Cuba. Yu'ti. Datangkan tebal tu. Yu'ti. Bagus. Yu'tika rabbuka. Kita dah jumpa. Fatarda. Cuba. Fatarda. 1, 2, 3. Fatarda. Fa nipis, ta nipis. Cuba. Fata. Masuk ke ron, mati tebal. Fatarda. Good. Okay, nipiskan. Kalau tak jaga tuan-tuan, automatik ta jadi tebal. Fatar kan. Ramai yang baca macam ni. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar kan. Sebab apa? Dia nak tebalkan ra, jadi ta terpedaya, tebal juga, maka salah. Jaga ta. Fatarda. Cuba. Fatarda. Bagus. Seterusnya, alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam ya. Cuba. Alam ya. Di sini ada tempo tuan-tuan. Kalau kita baca dengan putus suara, contoh alam ya, maka di situ kurang cantik. Ataupun alam ya, ataupun alam ya terlalu cepat. Contoh alam yajid, tidak sesuai. Tenggelamkan. Tuan-tuan berjalan kan, beza dengan jalan biasa dengan lari anak ataupun berjoging. Tak sempat kita nak tapak, kita nak jatuh ataupun habiskan, kita terus angkat. Bila berjalan dengan perlahan biasa, kita akan pijak dengan sepenuhnya. Contoh alam ya. Cuba. Alam ya. Kan cantik tu bunyi mim mati tu kan, mim sakin tu, mim sakinah tu cantik. Alam ya. Okey, di sini tuan-tuan jangan ingat dia dengung. Dia tak dengung. Kalau dia dengung, alam, nampak lama kan, alam tu dengung. Tapi kalau dia tak dengung, dia berjelaskan alam ya, dia tak dengung tuan-tuan, dia mati sahaja. So nak istilah dengung dia pun tuan-tuan, dia ada martabat. Dengung pertama dengung yang sempurna,
lepas tu dia turun sikit, separa sempurna, lepas tu bawah lagi kurang sempurna. So jadi kat sini apa nama ni, mim sakin ataupun nun mati, mim mati, dia tergolong dalam kurang sempurna. Dia ada dengung tuan-tuan, dia ada dengung tapi dengung yang kurang sempurna. Kalau dengung yang sempurna dia akan ada syaddah, ya, dia akan syaddah. Contoh inna, kan, anna, amma, contoh, okay? Itu yang apa nama ni, dengung yang sempurna. Baik, itu berkenaan dengung lah. Okey, baik. Kemudian alam yajidaka, sambung alam yajidaka, 1 2 3. Alam yajidaka, yajidaka qalqalahkan, qalqalah kecil, qalqalah sederhana pada dal. Yajidaka, kalau ada yang buat macam ni kurang tepat. Alam yajidaka, yajidaka, yajid, dia menebalkan. Walhal di tengah-tengah kecil, kan? Qalqalah sughra dipanggil, qalqalah kecil. Jadi di tengah-tengah kalau terbuat qalqalah besar maka kurang tepat. Kena lembut tuan-tuan, mudah je. Alam yajidaka, cuba. Alam yajidaka yatiman fa'awa, yatiman. Okey, pada man fa'awa tanwin bertemu fa, di sini dia panggil i apa? Ikhfa. Okey, dia bukan i walad, ikhfa tuan-tuan, ikhfa. Baik, di sini ikhfa. Okey tuan-tuan, benda ni ataupun sebutan ikhfa ni kadang-kadang mungkinlah bila tuan-tuan belajar ada guru-guru yang mungkin dia terlepas pandang nak menjelaskan perbezaan ikhfa. Ikhfa ada berapa tuan-tuan? 14 ke 15? 15 tuan-tuan, so ada 15. Bila 15 tersebut, 15 tersebut bila berjumpa ikhfa-nya nun mati ataupun tanwin, maka bunyinya pun 15 tersebut beza tuan-tuan. Dia tak sama. Contoh di sini tanwin bertemu fa. Contoh yatiman, man, standby ataupun masuk dalam fa tu, sembunyikan dalam fa. Mim ataupun tanwin standby nak sebut fa. Yatiman fa. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Yatiman fa. Kalau kebiasaan kita dengar macam ni, kebiasaan kita dengar orang ramai baca yatimang, mang, kan, mang. Jadi di situ dia buat ikhfa, tetapi ikhfa-nya kurang tepat. Sebab apa? Dia tak standby atau masuk dalam fa tersebut. Okey, maka di situ perlu menyembunyikan dalam huruf fa. Tak kisah apa tuan-tuan, tanwin atau nun bertemu fa, bertemu tha, bertemu sin, bertemu kaf, bertemu qaf, bertemu apa-apa huruf ikhfa, lain huruf lain bunyi dia. Bunyi dia akan sikit-sikit berbeza tuan-tuan. Dia tak akan semua sama. Tapi tuan-tuan mungkin dulu sistem dulu dia tak perincikan. Jadi apabila baca semua bunyi sama. Yatimang fa'awa, contoh, kan? Ataupun yang ikhfa yang lain minqa, ataupun yang lain untha, walhal dia bertemu tha, nun mati bertemu tha, standby dekat tha, untha bil untha, beza dengan untha bil tuan-tuan, itu ikhfa. Kalau dapat apa nama ni martabat ataupun dapat kita praktikkan sebutan ikhfa, perbezaan tu pada dengung, dengung mana-mana dengung, masya-Allah sangat cantik bacaan kita.
Cumanya perlukan sedikit ataupun usahalah dan penelitian. Okey, baik. Jadi kat sini saya nak sentuh ialah standby dekat fa. Tanwin bertemu fa, standby dekat fa. Tuan-tuan jangan standby dekat huruf lain. Contoh yatimang. Kalau mang itu masuk ke kaf mangka. Mangka ataupun qaf. Ni standby dekat fa. Ni automatik gigi atas kita sentuh dekat bibir bawah. Yatimam fa. Cuba. Yatimam. Rasa tak gigi atas sentuh dekat bibir bawah? Yatimam fa. Yatimam. Kalau rasa maknanya tuan-tuan dah buat betul. Itu secara menyebut ikhfa. Standby dekat huruf-huruf ikhfa tu. Itu betul. Kalau tak sentuh, tak nampak lagi, maknanya tuan-tuan tak sampai lagi ciri-ciri ikhfa yang betul tu. Okey. Okey, yatiman fa'awa. Okey, selesai. Sambung yang ketujuh, wa wajadaka dha. Wa wajadaka, semua nipis, tak ada masalah. Dha. Okey, dha tebal. Dhallam. Okey, ini sama dengan Fatihah. Berapa harakat tuan-tuan? 6 harakat. Okey, jaga mad lazim. Jaga. Okey, kiraan ni nak bagi tahu. Mungkin ada yang bergaduh, macam mana nak kira harakat ni Ada ustaz bagi tahu kena kira macam detik jam. 1 2 3. Ada yang ustaz kata cepat 1 2 3 4. Ada yang macam-macam. Jadi bagi saya, dan saya tengok keseluruhan kiraan detik mad panjang tuan-tuan, mad panjang atau mad asli dua-dua harakat tu ataupun dengung, kiraan detik mengikut kadar bacaan. Kalau tuan-tuan baca lambat kita kira. Kalau tuan-tuan baca laju kita kira. Itu yang paling saya tengok pendapat keseluruhan. Contoh tuan-tuan baca lambat. Contoh wa wajadaka dha. 1 2 3 4 5 6 macam tu. Wa wajadaka dha. Kalau tuan-tuan baca laju, wa wajadaka dha 1 2 3 4 5 6. Beza tuan-tuan So kiraan mad panjang mengikut pergerakan bacaan kita, sama ada lambat atau cepat. Itu simple. Kalau tuan-tuan tuan-tuan applykan kiraan mad panjang macam detik jam. Tiba-tiba tuan-tuan baca laju. Tuan-tuan nak baca laju ataupun budak-budak yang hafal Quran nak baca laju. Dikira detik mad tu mengikut detik jam. 1 2. Jadi dia akan jadi double tuan-tuan. Dia akan jadi 12. Contoh wa wajadaka dha. Panjang. Sebab apa dia baca laju? So kiraannya pun kena cepat. Wa wajadaka dhallan. Cepat. Wa wajadaka dhallan. Beza dengan wa wajadaka dhallan. Boleh nampak tuan-tuan ini perbahasan ataupun perkongsian bagaimana nak kira mad panjang. Kalau tuan-tuan baca lambat kira dia. Kalau cepat kira. Mudah. Jangan pening-pening Okey, baik. Wajadaka dhallam. Ni sama dengan waladhdallin. Dah panjang betul. Kemudian masuk ke dalam lam tersebut, tekan wa wajadaka dhallam fahada. Cuba wa wajadaka dhallam fahada. Good. Okay. Jika berlaku begini, wa wajadaka dhallam, salah ke betul? Salah ke betul? Dhallam. Salah Sebab apa? Dia tak buat syaddah. Dia tak masuk betul-betul lam tu. Okey tuan-tuan, benda ni nampak simple, tapi bila salah buat, salah baca, dia akan jadi besar. Okey, baik.
Okay, kita bagi ruang azan sekejap untuk kita habiskan, insya-Allah.
Okey, baik, sambung sedikit ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada. Okey, lam fahada, kita kembali pada ikhfa, tanwin bertemu, okey, lam fahada, tanwin bertemu fa, macam tadi juga yatiman fa'awa, lam fahada, standby dekat mana? Standby dekat huruf fa, lam fahada. Okey, good. Seterusnya wa wajadaka, okey, panjang, kemudian ilam fa'auna. Okey, ilam ikhfa juga, fa'auna. Okey, fa nipis, a nipis, masuk ke ghin, mati dengan tebal. Fa'auna. Cuba 1 2 3. Ya, jika ada yang bunyi begini fa'alna, di situ kurang tepat. Sebab apa? Dia menipiskan ghin. Fa'al salah. Sama dengan ghairil mar. Jika terdapat atau terbuat ghairil mardu, di situ kurang tepat. Sebetulnya mau tebal, mim nipis, mau. Di sini sama juga fa'alna. Cuba 1 2 3, fa'alna. Okay, good. Fa'ammal yatima fala taqi, fa'am dengung, mal nipis, yatima, okay, fala taqhar, ta nipis, kemudian masuk ke dalam qaf, qalqalah sughra sederhana, taqa. Okey, gini, jangan ada yang taqhar, taqa tu tebal, nipiskan, taqhar. Cuba fala taqhar, cuba fala taqhar. Okey, taq 1, taq, kemudian ha nipis, masuk ke ra mati tebal, taqhar. Cuba taqhar. Good. Kalau ada yang bunyi taqhar, dia tebalkan ra tapi dia tertebalkan ha juga, so kurang tepat. Taqhar, fala taqhar. Okey, tu ringkasan. Kemudian wa ammas-sa'ila fala tanhar. Okey, tebalkan ra, tanhar. Cuba tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey, jaga fahaddith pada huruf sa. Orang yang pelat s sangat pakar dalam sini, fahaddith. Sebab apa? Yang pelat S ni, saya malas, kan? Saya seorang-seorang. Awak nama siapa? Contoh kan, dia pelat S, ya. So jadi kat sini perlu kita pelatkan kerana kita berjumpa dengan sa. Fahaddith. Cuba fahaddith. Kalau terdengar fahaddis, salah. Macam kita sebut apa ni, perkataan hadis, kan? Hadis daripada hadis. Kalau perkataan bahasa Arab sa tahu, tapi Melayu kita mudah, kadang-kadang kita terlepas pandang hadis riwayat hadis, so kurang tepat. Cuba dapatkan perkataan yang betul, hadis. Dia sama fahaddith. Cuba fahaddith. Okey, baik. Ada pertanyaan tadi, Ustaz, bagaimana menyebut huruf dal? Huruf dal. Okey, huruf dal. Okey, huruf dal sama dengan ta, sama dengan ta. Dia ada 3 huruf sama tempat. Ta, da, ta. Kat mana? Dekat sini. Ujung lidah menyentuh di antara gigi atas dan gusi atas. Kalau tuan-tuan boleh rasa dekat garisan pemisah di antara gigi dan gusi itu, dekat mana? Dekat belah dalam. Di situ huruf dal. Cuma ni beza, ya. Okey, dulu kita kebiasaan mengaji dengan tok guru kita, kan? Mungkin tok guru pondok, kita punya tok ki kita, kan?
Pak Long kita mengajar, mungkin dalnya dal Melayu mungkinlah. Saya tak salahkan. Mungkin di situ dia disampaikan menyebut huruf dal yang keras. Okey, dal Melayu keras. Contoh kan, contoh berpada-padalah, sebutan Melayu kan, berpada-padalah, duduk. Tapi kalau bahasa Arab dia akan lembutkan dal, berpada-pada, pada-pada, atau duduklah, duduk depan kan, duduk. Itu dia macam mengada-ngada walhal tidak dilembut. Dal yang betul. Maka di situ sebutan dal, tuan-tuan kalau dah lama dengan dal yang keras, ambil masa tuan-tuan. Benda ni kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa. Sebutan tu tiada masalah. Cuma nak dapat lagi cantik, sebut dal dengan dal yang lembut bagaimana sebutan Arab ya. Contoh alhamdulillah, du. Cuba tuan-tuan, dada, didi, dudu, alhamdulillah. Kalau sebutan keras, dada, didi, duduk. Contoh iyyaka na'budu, budu kan keras, lembutkan sikit, iyyaka na'budu, budu. Cuba 1 2 3, iyyaka na'budu. Itu sebutan. Kalau dapat sebutan tu, masya-Allah, bagus tuan-tuan. Okey, kita tutup kita dengan terjemahan sikit apa yang kita baca pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, demi waktu duha, yakni ketika matahari naik tinggi segala. Yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat yang ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Keempat, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Yang kelima, dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Keenam, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Yang ketujuh, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Kelapan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Kesembilan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Yang kesepuluh, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya. Dan yang terakhir, yang ke-11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Baik, mudah-mudahan pada malam ini satu surah, iaitu surah Ad-Duha, kita punya talaqi dan juga tahsin, memperbaiki bacaan dan juga sedikit makna dari surah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima perkongsian dan pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Amin. Baik, kita tutup dan tangguh pengajian kita, insya-Allah pada sesi akan datang mungkin kita akan buat kesinambungan. Saya akan cuba dapatkan kalau boleh 1 minggu 1 kali lah, sebab mengaji ni kena kerap tuan-tuan. Kuliah tuan-tuan 1 minggu 7 kali kan. So, dalam 1 minggu kita ambil mengaji 1 hari, 6 kali kuliah, pengajian kitab, 1 hari mengaji. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah saya cuba dapatkan pada ruangan masjid. Kalau diizinkan, insyaAllah kita akan terapkan pengajian 1 minggu 1 hari mengaji, insyaAllah. Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih subhanallah walhamdihi, subhanakallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيموا الصلاة.